Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini perkembangan yang baru saja kami terima. Perdana Menteri meminta Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV untuk menilai semula kelonggaran prosedur operasi standard SOP kepada individu yang lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Kata Perdana Menteri, ia termasuk dari segi pergerakan rakyat dan beberapa aktiviti sosial lain. Untuk bertirai lanjut, kita akan bersama dengan Hasimi Mohamad di Putrajaya. Hasimi, teruskan dengan laporan. Baik, terima kasih Hafizi. Di studio itu yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi ketika membuat tinjauan ke Pusat Penyimpanan dan Agihan Bakul Prihatin Negara di Kompleks Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, di mana untuk jam ini yang kita boleh kongsikan dalam sidang media seperti mana dimaklumkan Hafizi adalah kerajaan telah pun meminta JKJAV untuk menilai semula kelonggaran prosedur operasi standard kepada individu yang telah pun menerima 2 dos lengkap vaksin, di mana kelonggaran tersebut seperti mana Hafizi katakan ia termasuk dari segi pergerakan dan juga aktiviti sosial seperti ditekankan oleh Perdana Menteri, antaranya adalah berada di roster makan dan sebagainya. Itu adalah contoh yang diberikan oleh Perdana Menteri, selain juga menegaskan bahawa penilaian ini sebagai petanda bahawa kehidupan rakyat secara beransur kembali normal sementara kerajaan menguruskan pandemik COVID-19. Selain juga ditekankan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi bahawa supaya rakyat tidak percaya dengan kempen kerajaan gagal dan sebagainya, kerana ketika ini usaha sedang dilakukan oleh kerajaan dan juga pihak swasta untuk sama-sama menguruskan pandemik COVID-19 dan mengatasi masalah krisis kesihatan yang melanda negara. Jadi apa kata kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Mutakhir sekali ialah saya telah minta Jawatankuasa Pengurusan ni untuk menilai semula bagi mereka-mereka yang telah dapat vaksin 2 suntikan supaya mereka akan diberikan kelonggaran ya, sama ada dari segi perjalanan ataupun pergi ke kedai ataupun makan di restoran. Ini petanda supaya kita nak menunjukkan bahawa sementara kita menguruskan COVID, maka kehidupan rakyat mungkin sedikit demi sedikit akan kembali seperti masa-masa yang lepas. So these are the initiative forward. Dan tempoh jangka masa ikut pelan pemulihan itu hanya sehingga akhir tahun. Jadi bersabarlah. Jangan kata kerajaan tak bagi tumpuan. Jangan sekali percaya dengan kempen kerajaan gagal. Minta maaf, saya tak cakap politik di sini. Tapi yakin bahawa dengan kerjasama kita, pimpinan dalam kerajaan, swasta, rakyat jelata, NGO, kita boleh menang dalam hadapi perangan ini. Penegasan itu dilakukan atau dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi susulan daripada inisiatif telah pun dilakukan oleh kerajaan, termasuk juga memperkenalkan pelbagai pakej ransangan untuk membantu rakyat. Dan ketika hari ini juga telah pun dimaklumkan sebentar tadi bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun menerima sumbangan sebanyak 16 juta ringgit daripada 5 syarikat korporat untuk menjayakan program bakul prihatin negara, di mana kalau saya boleh perincikan sedikit, antara sumbangan yang diterima adalah daripada Yayasan Petronas bernilai 5 juta ringgit, Yombi 4 juta ringgit serta Farman Niaga Berhad 3 juta ringgit. Selain Tenaga Nasional Berhad TNB dan Telekom Malaysia TM masing-masing menyumbang sebanyak 2 juta ringgit. Selain juga dimaklumkan oleh Perdana Menteri bahawa sumbangan turut diberikan oleh pejabat Perdana Menteri sebanyak 5 juta ringgit, menjadikan keseluruhan sumbangan yang diterima setakat ini adalah 21 juta ringgit, di mana diperincikan oleh Perdana Menteri sebentar tadi jumlah sumbangan tersebut akan memberi manfaat kepada 1.68 juta penerima dengan menyediakan 420,000 bakul makanan, dan kita akan bawakan perkembangan tersebut di astrawan.com dari semasa ke masa. Untuk jam ini saya kira setakat ini dulu, kita kembali kepada Hafizi di studio. Okey, baik, terima kasih Hasimi atas laporan berkenaan.